Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. So, ini dia perkembangan terkini ya berkaitan dengan arahan daripada ISPRM untuk isytiar harta membabitkan siapa ini? Daim Zainuddin dan keluarga beliau. Jadi apa yang berlaku hari ini? Sahabat semua, agak lama kita tidak mendengar perkembangan ini. Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Itu perkara pertama. Dan yang kedua, kerugian sebanyak 300,000 individu yang dikatakan skema ini mengaku tak bersalah. Jadi untuk perkara yang pertama, saya ingin membawakan Anda ya untuk melihat dan juga bersama-sama dengan saya ya untuk melihat perincian ya, berkaitan dengan skandal Daim Zainuddin ini. Jadi isytiar harta dan minta penzahiran dokumen daripada pihak ISPRM. Itu dia antara tindakan terkini daripada Daim, iaitu bekas Menteri Kewangan. Daim Zainuddin memohon kepada Mahkamah Session hari ini untuk mendapatkan penzahiran dokumen daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM bagi mengemukakan dokumen pertuduhan dihadapinya yang dikatakan gagal mematuhi notis ISPRM berhubung pengisytiharan 70 aset miliknya. Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin berumur 86 tahun selaku pemohon menfailkan permohonan penzahiran dokumen itu melalui Tuan Raj Ensek pada 31 Januari lalu bagi mendapatkan sesalinan notis berkenaan namun tidak menerima sebarang maklum balas daripada pendakwaan selaku responden. Daim kemudiannya memfailkan permohonan kedua pada 31 Julai lalu bagi tujuan yang sama. Dalam prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi, Peguam M. Puravalan yang mewakili Daim itu berkata, permohonan dibuat kepada pendakwaan selaku responden untuk mendapatkan sesalinan notis kes itu menerusi surat bertarikh 31 Januari lalu. Dan bagaimanapun, katanya responden gagal atau enggan membekalkan salinan dokumen itu hingga ke hari ini. Tambah mereka lagi, saya tidak menerima sebarang maklum balas dan responden juga tidak mendedahkan aduan sebagaimana yang diwajibkan di bawah Seksyen 51E Kanun Tata Cara Jenayah. Hakikatnya, katanya responden mempunyai kewajipan untuk membekalkan aduan terbabit kerana ia membentuk asas kepada pengeluaran notis Seksyen 36 Akta ISPRM 2009 yang membawa kepada pertuduhan ini. Demi keadilan, responden mesti mendedahkan aduan itu kerana ia berkemungkinan membantu kes saya dan atau menjejaskan kes pendakwa raya itu, katanya. Susulan itu, anak kelahiran Alor Stakeda ini sekali lagi membuat permohonan sama pada 31 Julai yang lalu. Yang mendengar perkara berkenaan, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin mengesahkan permohonan tersebut diterima pada hari Selasa yang lalu. Dalam pada itu juga, beliau memohon Daim hadir dalam prosiding permohonan yang akan datang. Saya bimbang ia akan mengundang persepsi apabila tertuduh dalam kes ini tidak hadir ke mahkamah pada prosiding pendengaran kes. Anggap saja ini adalah latihan untuknya untuk tampil ke mahkamah sebelum perbicaraan dibuat, katanya. Latihan ya. Bagaimanapun, Puravalan membantah permohonan itu atas alasan anak guamnya mempunyai masalah kesihatan dengan pergerakan fizikal yang amat terhad. Mahkamah perlu memahami keadaannya yang sangat uzur, katanya. Selepas mendengar permohonan daripada kedua-dua pihak, Azura menetapkan 27 Ogos ini untuk pendengaran permohonan untuk mendapatkan penzahiran dokumen dan membenarkan pengecualian Daim dalam prosiding yang akan datang. 29 Januari lalu, Daim mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta, termasuk ya beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar ibu kota Selangor, Pahang Negeri Sembilan, Perak dan juga Kedah. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 36(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda maksimum 100,000 jika sabit kesalahan. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan pendakwaan dan juga tindakan terkini ya daripada pihak peguam ya kepada Daim Zainuddin. Jadi sahabat semua, adakah ini satu tindakan untuk sengaja melengah-lengahkan atau sebaliknya?
Jadi anda sendiri fikirkanlah sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, satu perkara juga yang agak menggempakan kita berlaku ya di dalam negara kita, yang mana tukang gunting tidak mengaku tipu tawaran kerja seorang pramugari ya babitkan kerugian sebanyak 300 ribu ringgit. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Dikatakan seorang tukang gunting dihadapkan di Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan memperdaya seorang wanita dengan menawarkan pekerjaan sebagai pramugari membabitkan kerugian 358.015 pada tahun lalu. Tertuduh Tan Chui Hun berumur 37 tahun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan sejurus. Pertuduhan terhadapnya dibicarakan juru bahasa mahkamah di hadapan Magistrate Siti Nurul Suhaila Baharin. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa memperdayakan seorang wanita berusia 38 tahun untuk mempercayai bahwa dia berupaya mendapatkan pekerjaan sebagai pramugari di Singapore Airlines sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah 358.015 ke dalam akaun bank tertuduh. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut antara tarikh 3 Julai 2023 jam lebih kurang 10 malam ya 10.15 malam hingga Disember 2023 15 Desember yang bertempat di alamat 22 Lebuh Raya 7 Payat Terobong Air Hitam. Dia didakwa melakukan kesalahan didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membabitkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat selain boleh juga didenda jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Atika Ashraf Ali, manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Yudi Zain. Nurul Atika mencadangkan jaminan sebanyak 12,000 terhadap tertuduh dengan seorang penjamin, namun peguam tertuduh memohon mahkamah mengurangkan kadar tersebut atas alasan tertuduh perlu menyara neneknya yang telah uzur. Di mana duit yang telah ditipu itu? Ya, aduh. Jadi mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikajamin sebanyak 5,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 12 statement ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Jadi itu antara perkembangan-perkembangan terkini ya yang berlaku di dalam negara kita, khususnya juga ya yang pertama tadi berkaitan dengan Daim Zainuddin, pendakwaan karena dikatakan gagal mematuhi notis daripada pihak ISPRM untuk mengisytiharkan harta beliau. Dan hari ini pula pihak Zainuddin meminta pencairan dokumen itu daripada pihak ISPRM. Itu dia. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja untuk perkongsian. Sekiranya Anda mau berikan sebarang pandangan, ya Anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.